Okey, assalamualaikum semua. Okey, saya di sini sekadar untuk membantu rakan-rakan tentang untuk setting bagi soalan online kurs Ksatria. Okey, kurs Ksatria untuk SEM 1 dan SEM 2 dia sama ya. Okey, SEM 1 SEM 2 soalan format dia sama, cuma topik yang berbeza. Okey, ini bagi rakan-rakan penyaras yang mungkin menghadapi sedikit masalah daripada segi nak setting soalan-soalan online ni. Okey. Pada Hanis ada bagi sharing file untuk soalan online tu tak? Okey. Jadi permulaan dia ada sedikit lah. Okey, dia kena ambil perhatian. Dan video ni saya buat pun disebabkan oleh beberapa rakan yang pohon untuk bantu. Jadi saya buat satu video ni lah supaya mempermudahkan bagi rakan-rakan yang lain lah. Okey, yang first mula sekali sebelum setting tu, kena pastikan dulu kita telah berada di dalam domain. Okey, ini kita panggil dia domain lah. Okey, domain Sungai Petani punya. Okey, pastikan berada di dalam domain Sungai Petani. edu.my lah. Okey, ni macam ni domain saya punya lah tak? Okey, contoh. Jadi, saya masuk dulu. Pastikan mula sebelum nak setting tu, kita pastikan kita berada dalam domain Sungai Petani dulu. Okey, sebabnya kita nak share kepada pelajar tu menggunakan domain Sungai Petani, bukan domain mara.my. Okey, kemudian bila dah settle, nanti Puan Farhanis ada bagi link. Okey, bagi link. Link tu sebenarnya kena setting dulu. Okey, jangan link tu terus diberi kepada pelajar. Okey, jika link yang Puan Farhanis bagi tu diberi terus kepada pelajar, maka pelajar akan dapat sekali dengan jawapan. Okey, pelajar akan dapat sekali dengan jawapan. Sekejap saya buka link yang contoh yang Farhanis bagilah. Satu B yang ni ada kot. Sekejap apalah setting tu. Okey. Sekejap kita buka lah. Yang ni form yang sepatutnya ada pada kita. Pada penyarah dia akan ada pattern yang soalan dan sebagainya. Okey, sekejap Kita buat kembali dulu. Kita copy. Sekejap Okey. Okey. Ni contoh link yang bila Puan Farhanis bagi tu, dia ada dia ada perkataan duplicate ni. Perasan tak? Ada perkataan duplicate. Bila ada perkataan duplicate ni, yang ni kita tidak boleh sharing kepada pelajar. Jika kita sharing kepada pelajar, pelajar akan dapat sekali dengan jawapan dia. Pelajar akan dapat sekali dengan jawapan dia. Jadi jangan sharing kepada pelajar yang ni. Kita kena klik dulu duplicate ni dulu. Klik ni dulu. Okey, klik. Okey, klik. Bila klik, dia akan jadi form kita punya dulu. Okey. Form 3 punya lah. Okey. Formnya ni nanti yang kita boleh sharing kepada pelajar. Untuk sharing kepada pelajar tersebut, okey. Untuk sharing kepada pelajar tersebut, kita kena pilih kita kena klik share ni lah. Klik share ni. Kita setting kepada pelajar. Okey, bila klik ini, dia ada dua lah. Okey. Yang satu ni, yang atas dan yang bawah ni. Jadi dua untuk share. Satu sini, satu sini. Yang ni lah kita akan share kepada pelajar. Nak mudah lagi, dia ada satu lagi dia bagi untuk permudahkan kita lah. Dia panggil shorten URL. Tanda right sini. Okey, tanda right. Dia akan ringkaskan kita punya alamat URL kita ni supaya dia tak panjang sangat lah. Kalau tak nak panjang ni, saya guna yang ni dia panjang ni, panjang. Jadi kita klik ini, tanda right sini, dia akan pendekkan sikit. Klik copy ni, copy ni. Bila kita dah copy, yang ni lah yang kita boleh share kepada pelajar. Kita boleh share macam-macam ni. Kita nak share yang secara link, kita nak share secara QR code. Nak share ni pun boleh. Tangkap gambar ni, share kepada WhatsApp pelajar pun boleh.
Seperti yang tadi lah. Bila kita dah share, kita paste je lah. Okay, paste kat di ruangan WhatsApp tu. Okay, di ruangan WhatsApp tu. Ini dari WhatsApp, contohlah WhatsApp tak. Contoh ni lah. Tak kira yang mana-mana pun. Okay. Saya tak salah lain lah. Saya tak Cik Pendi lah. Cik Pendi. Okay. Lepas tu selesai lah. Kita share lah kita punya alamat URL tadi. Yang ni alamat URL yang shortcut tadi. Yang shortcut tadi tu. Okay. Yang ni kita share. Yang ni bila kita share ni ke pelajar dia tak akan dapat jawapan lah. Dia akan pada pelajar nanti dia akan nampak macam preview ni. Preview ni kalau guna hashtag dia gambar mata rasanya. Okay, kalau hashtag ni gambar mata tu ni. Kalau preview ni ialah yang pelajar nampak lah. Di bahagian pelajar ni dia tak ada jawapan. Jawapan tu pelajar kena tanda sendiri lah. Pelajar tanda-tanda dia dapat jawapan dia lah. Pelajar. Okay, jika dia di bahagian kita punya, kita ada jawapan. Apa? Ini jawapan dia keupayaan diri, jawapan dia terliur, jawapan dia tindakan. Dia ada jawapan. Okay? Dekat pelajar, dia dekat penting preview ni. Dia tak ada jawapan. Itu beza link beza link yang cikgu kita punya, yang kita punya dengan pelajar yang punya. Dia sepatutnya tak sama lah. Yang kita punya kita boleh tengok jawapan. Yang pelajar punya macam ni, tak ada jawapan. Okay? Kalau yang kita punya, kita boleh nampak jawapan. Okey, boleh di ruangan ni. Dia tak ada masalah. Dia form ni bila yang pattern online ni dia automatic save, kita tak boleh save lah. Okey, tak boleh save. Okey, ni tanda shortcut klik copy. Okey, yang tu satu part tentang nak sharing link yang sepatutnya kepada pelajar. Okey. Link sepatutnya kepada pelajar. Kemudian part yang kedua, saya minta kena ambil perhatian lah. Okay? Cikgu kena maklumlah kepada pelajar ni supaya tidak tersilap. Okay? Tersilap arahan soalan tu. Sepatutnya cikgu kena baca dulu lah. Kat sini saya ada soalan tu dia set kepada 10 soalan objektif. Okay? Soalan 1 hingga 10. Okay? Pilih satu jawapan saja yang tepat. Jadilah. Dan jawab bahagian B tu dia ada 2 soalan. Jawab satu saja. Jawab satu saja. Jawab satu saja. Okey, guna belajar jawab semua. Okey, cuma sedikitlah masalah daripada segi form ni yang tak boleh setting ialah kita nak pilih, maksudnya pelajar nak pilih dia nak jawab je soalan nombor 11 ataupun 12. Tak? Dia cuma jawab salah satu. Tapi setting form ni saya pula. Kita tak boleh nak setting dia kepada semua. Dia akan setting kepada semua sekali. Okay, dia setting semua sekali. Maksudnya markah nanti pelajar akan dapat jadi lebih pada 100 lah. Mungkin 100 macam ni dia akan jadi 110 lah. 120. Sepatutnya 100% lah. Dia akan dapat 120%. Lebih 100%. Jadi untuk atasi masalah tu, okey, kita tengok pada sini. Okey, pada cikgu punya dia ada 2 nanti. Kita ada satu question, satu lagi respon. Respon ni tempat kita nak marking paper lah. Kita nak check paper dan sebagainya. Cuma dalam form yang ni tak ada. Saya kena buat satu sampel dulu. Sampel dulu saya kena klik pada preview lah. Okay, saya buat sampel dia. Katalah ni saya tanda lah ni. Jawapan dia mungkin salah semua lah ni. Okay, saya buat satu tu. Sampel dia. Sampel. Ada lagi. Jawapan tu nasib lah. Okay, nasib dapat betul-betul lah. Okey, cuma yang nombor 11 dan 12, dia ni special case sikit. Kerana pelajar kena, nampak ni. Sila tulis jawapan anda di atas kertas anda sendiri dan dimuat naik ke ruangan jawapan yang disediakan. Yang ni yang kita kena buat secara manual. Yang pelajar pun kena jawabnya secara manual. Okey, cara dia nak jawab ni. Dia kena upload file lah. Dia akan pada tersebut dia akan jawab atas kertas lah. Untuk dia lah dia jawab atas kertas ke sebagainya. Ataupun dia rajin dia type dalam komputer ke kalau sempat ada masa. Sebab nanti bila dia siap nanti file tu dia boleh ambil semua ni. Saya buka semua ni. Untuk Word boleh, Excel boleh, PowerPoint boleh, PDF, image, video, audio semua boleh ni.
Dengan file size limit pun terbuka besar sampai 1 gig. Okay, jadi besar lah. Kalau file budak belajar tu dia besar, dia boleh masih lagi boleh upload lah. Saya rasa takkan lebih dari 1 gig lah kot. Okay, takkan gambar yang dia tulis kertas tu. Tapi yang mudahnya tulis kertas lah. Okay, untuk pelajar tu tulis atas kertas, tukar gambar, kemudian dia upload lah. Mana bila tukar butang upload, pelajar tersebut dia akan pilih lah pasti mana file dia simpan tadi tu. Dia simpan kat mana file tu. Terpulang lah. Contohlah saya ambil apa saya ambil laporan semak silang juga lah. Mana contoh file yang cantik sikit saya ambil dekat daftar kuliah apa picture lah. Ada picture tak? Picture apa menarik contoh boleh definisi beri tu. Contoh jawapan lah. Ni gambar mungkin jawapan contoh. Okey, dia siap tu, lepas tu dia submit lah tak? Dia submit. Ni terpulang pelajaran, nak klik boleh, tak klik tak apa, terpulang pelajaran lah. Okey, submit. Satu lagi tak hantar, question nombor 7. Nampak? Question nombor 7 tak hantar, mana ni? Itu nama merah, tak hantar. Okey. Baru boleh submit. Okey, settle submit dah, cepat sikit. Ada nama dah. Boleh lah. Okey. Okey, kemudian ni kalau pelajar nak tengok jawapan sama lah, dia klik lah. Dia dah buat dah tak? Okey, sebabnya satu part lagi saya tak setting ni. Dia dah setting supaya pelajar tak dapat jawapan ni. Yang setting tu saya cerita kemudian. Okey, kita patah balik kepada respon tadi. Jadi kita dah dapat kertas jawapan pelajar. Okey, kertas jawapan pelajar kita dah dapat. Average dapat 5. Sekar 5. Terlalu 5 ni. Okey, dalam respon ni ada 3 button utama. Review, post, dan yang ketiga open access. Yang ni kita buka yang terakhir tadi. Yang utama mula kita buka yang ni, review dulu. Review ni kegunaannya ialah untuk kita marking soalan nombor 11 tadi. Nombor 11, 12 tu kita kena klik review dulu. Baru boleh kita marking nombor 11 dan 12. Okey, kita klik review. Okey, bila klik review, akan naiklah nama pelajar tersebut. Sini sepatutnya kalau ada 16 orang pelajar dan kelas, dia akan ada list dia sampai 16 orang lah sini ni. Dan kita boleh tengoknya secara menegak, vertikal ni, ataupun yang secara horizontal ni. Horizontal lah, dia secara net ni. Net. Ini dia sebelum, tak? Ini dia selepas, ataupun kita lah. Dan sini kita boleh masa kita jawab tu. Selalunya kalau boleh kena minta pelajar jawab biar lebih lah. Dia dapat dalam 5 minit. Saya dulu kurang pada 5 minit. Jadi masalah. Tapi sebenarnya dia macam-macam. Kadang-kadang ada pelajar tu dia memang dah jawab pada awal lagi. Tapi waktu nak hantar problem. Lepas tu dia jawab kali kedua. Pasal dia tahu jawapan jadi cepat lah. Macam saya je cepat lah. Dapat lah. Tapi benda ni kita jawab fleksibel lah. Pelan lah. Tapi seloknya minta pelajar supaya dia adjust supaya dia lebih lah. Okay. Cuma di sini markah dia per 20 lah. Okay, per 20. Saya dapat 5. Okey, 5 ni tidak termasuk dengan jawapan bagi soalan nombor 11 lagi. Okey, 5 markah ni boleh termasuk dengan markah nombor 15. Okey, jadi nombor 1 betul saya 2 3 betul tak? Salah. Betul lagi. Salah. Okey cakap. Tembak pun. Okey. Nampak tak? Ni tulis need review. Di sinilah yang kita kena letak markah pelajar tu. Kalau dia dapat 10 lah. Kalau dia dapat 5 lah. Okey, berkata kepada skema yang diberi lah. Okey. Untuk yang ni. Macam mana kita nak tengok jawapan pelajar ni? Bawah ni. Bawah gambar ni dia ada ni. Ni ialah yang jawapan pelajar tu upload. Klik gambar ni. Klik gambar ni. Kalau PDF nanti dia akan minta yang macam tu download. Kalau macam untuk yang gambar ni kita boleh tengok gambar dia ni. Sekejap. Internet saya lah slow juga dah. Okey, keluar gambar dia. Lepas tu tengok lah. Kalau jawapan dia betul, kita boleh bagi dia markah penuh lah. Okey. Kalau jawapan dia tak betul, kosong. Bukan pada pengajar, bukan pada skema lah. Kita tengok skema lah. Itu untuk jawapan dia lah. Okey. Jadi yang tu untuk cara marking bagi soalan nombor 11 ataupun 12. Dia salah satu dah. Okey, kena jawab salah satu. Okey, di sini yang berlaku sedikit kelemahan form di mana kita tak nak setting dia pelajar terpilih.
Jadi kita kena buat secara manual di bahagian jawapan ni. Okey, di sini anda kata yang belajar jawab nombor sebelah, okeylah, kita boleh buat di sini lah. Okey, di sini. Yang ni untuk kita belajar dijawab nombor 12. Okey, kemudian kita tengok jawapan dia macam mana. Okey, sini biarkan dia kosong je, tak payah, ni jangan isi. Kita cuma isi markah dia untuk jawapan markah bagi jawapan nombor 12 ni pada yang soalan nombor sebelah. Saya terpaksa buat gitu. Sebabnya dalam form ni dia tak boleh bagi choice nak pilih soalan sebelah ataupun 12. Okey, tak boleh. Jadi semua solution yang saya dapat buat macam ni sajalah. Jadi markah untuk jawapan nombor 12 tu pun kita tanda pada jawapan pada markah yang sebelah ni. Kalau kita buat boleh lah sebenarnya. Kalau kita nak kat sini dia dapat 5, bawah ni kita tak 5 pun boleh. Tapi dia akan jadi extra credit lah, tak boleh. Okey, okey. Jadi dia ni kena itulah yang saya dapat idea pun boleh buat macam tu sajalah. Jadi bahagian bawah ni kita tak perlu isi lah. Okey, tak perlu isi. Cuba nak letak kosong saja, tak apalah. Okey, tak kosong boleh. Yang pastinya markah bagi jawapan nombor 12 isi yang dekat sini. Kalau dia dapat 10, 10 lah. Contohlah ni bukan penuh 10 tak. Isi jawapan dia betul tak semua tak. 10. 10 bila kita isi sini, okey, bila isi sini secara automatik akan naik markah di sini menjadi nampak 15 dulu tu. Nampak. Tadi pasal markah dia tidak termasuk. Dia separuh. Okey, 10 markah untuk objektif, 10 markah untuk bahagian subjektif. Okey, tadi dapat 5 tak? Ni kita dulu. Nampak? Teka-teka pun dulu. Okey, itu satu part. Okey, itu satu part. Kemudian part yang lain yang extra punya part lah. Okay, saya cerita sikit lah tentang beberapa setting yang perlu diambil perhatian lah. Bahagiannya sebenarnya kita boleh edit ni. Okey, edit ni. Cuma nak edit ni juga. Edit ni. Okey. Kalau kita berada dekat bahagian respon, nak edit tak boleh lah. Okey. Respon ni tak boleh. Dia kena edit pada question. Sekejap saya tertinggal pula dah. Saya lupa nak cerita ni. Ada dua lagi. Tadi baru kita tekan butang review. Okay, review yang ni. Okey. Saya lupa. Ada lagi button yang kedua. Yang ni score. Score ni kalau kita nak tengok keseluruhan lah. Okey, di mana bila kita klik kita akan dapat dia di sini lah. Kalau ada 16 orang pelajar, 16 orang pelajar lah. Di sini kita akan dapat markah dia. Di sini pastikan dia tulis grade. Grade tu maksudnya selesai dah. Kalau tak selesai, okey, kalau tak selesai, contohnya tak selesai, saya edit balik. Tak selesai dia maksudnya kita tak isi lagi markah di sini. Katalah saya tak isi markah sini. Saya buat kosong. Oh, tak boleh, dia tak naik. Maksudnya kita boleh usik lagi lah. Okay, di sini dia akan naik, dia tulis need review. Need review. Dia dah naik tak? Oh, tak boleh dah. Maksudnya bila kita dah isi markah tu memang dia automatik akan naik ni lah. Okay, bila kita dah isi tu dia akan naik ni lah. Okay, yang tu tentang nak cek markah dan sebagainya lah. Okay. Jadi kita dapat je tak? Saya repair balik. Tadi mana-mana lah. 11. Dapat 10 je tak? 10 je tak? Okay. Okay, jadi dapat dulu lah 75%. Jadi yang ni dia memang dah tukar siap lah. Daripada 15/20 dia tukar kepada 75%. Maksudnya 75% ni. Jadi 5% yang kita ambil untuk kita isi ke dalam kolom K1 tak? K1 dia ujian teori tak? Okay, K1 ujian teori. Okey, yang ni selesai. Yang ni selesai tentang push score-nya tak? Excel ni pula untuk kemudahan kita, dia punya report dia lah. Okay, report ni tak tunggu ni lambat pula. Okay, dia akan download. Okay, berkata pada komputer lah. Tapi selalunya macam komputer saya ni dia terus naik sini lah. Okay, bila dia set download, bila kita klik dia akan buka lah file Excel tu.
Cuma komputer saya ni saya boleh hantar pada Nizam lagi ni. Tu kelihatan Nizam laju ni. Masih lagi pada yang lama punya lah, dengan RAM 4GB. Hard disk pun HDD lagi. Okey, yang ni sekejap lambat pula di sini dia akan keluar senarai dia. Senarai dia kalau ada 16 pelajar, 20 orang pelajar, dia akan naik semualah 20 orang pelajar. Sebab tu form ni kena dibuat mengikut cikgu tu sendiri. Kalau kita nak kongsi, jika kita nak kongsi, maksudnya seorang cikgu saja yang buat, ataupun kita buat pada Prof hanya seorang, dia kena masuk pada form makanan saja. Kita nak tengok tak boleh pula. Sebab tu kena buat pada setiap individu tu sendiri. Boleh masing-masing boleh tengok pelajar masing-masing. Di sini kalau ada 16 orang, dia akan naik semualah. Di sini kita boleh tengok yang utama di sini kita nak tengok pada dia dari segi dia mula jawab pukul berapa, habis pukul berapa. Dan dia akan naik dia punya masa dia tu. Okey. Ni markah yang dia dapat lah. Okey. Yang bahagian tepi ni tak boleh tengok lah. Okey, yang tepi ni kita tak boleh tengok lah. Ini untuk jawapan dia. Jawapan yang pada tu pilih. Okey, jawapan pada tu pilih mana. Okey, itu satu part lah. Okey, satu part. Jadi kita semua tengok yang bahagian sini sajalah. Okey, yang bahagian sini saja yang utama kita nak tengok. Sebagai dia punya rekod dia. Cuma yang ni bila kita nak edit tak boleh ni. Nampak tak boleh edit. Tapi sebenarnya yang ni. Okay, sebenarnya yang ni. Kita tak buat lagi. Yang ni. Sebabnya klik ni. Klik ni. Klik enable. Okay, klik enable. Nampak nampak. Okay, sampai dia hilang lah. Sampai keluar gini. Baru kita boleh nak edit, nak apa-apa. Okay, mungkin kita nak tambahkan dia punya kotak ke tak? Tambah kotak ke? Ataupun nak bagi cantik, kita nak copy dia punya ni supaya jadi cantik, kita buat ke tempat yang lain. Okay, jangan risau. Ini kita boleh edit. Okay, ini kita boleh edit pasal kita nak bagi dia cantik. Betul tak? Kita nak bagi dia cantik, dia punya aturan dia tu. Okay. Kalau yang asal punya ni dia nak buat yang asal punya ni dia kita nak edit payah lah. Masa jadi sebenarnya boleh. Okay. Cuma lambat lah. Kalau saya suka copy ni dulu ke tempat yang lain. Dan suka bagi menarik. Yang ni sebenarnya dia sebagai report lah. Okay. Report. Sebabnya yang asal kita masih lagi kita boleh tengok pada sini. Respon ni. Jadi tak perlu takut lah tentang dia punya silap dan sebagainya tu. Okey. Tapi apa-apa pun cek baik pada sini. Yang sini yang report. Kalau sini ada silap sekali pun kita repair lah. Okey, repair supaya sama dengan bahagian dalam form ini. Okey. Supaya sama dengan form ini. Okey, supaya sama dengan form ini. Okey. Okey, itu tentang pemarkahan. Okey, tentang pemarkahan. Okey, kemudian untuk setting soalan tu sikit. Sedikit soalan. Okey, kalau kita berada dalam keadaan respon ni, kita buat di question. Okey, bila kita pada tab question ni, di sini tab question ni, yang ni kita boleh edit sebenarnya ni, edit. Dan juga seperti kita selepas kita klik button yang duplicate awal-awal tadi tak, duplicate tu, automatic. Okey, automatic akan naik perkataan copy ni. Copy ni sebenarnya boleh buang lah. Okey, buang je. Okey, copy ni buang. Kemudian yang atas ni, ni saya tambah ni. Sebenarnya tak ada apa ni. Asalnya tidak. Saya tambah. Saya tambahnya tujuannya supaya kita nak kena pasti form kita ni yang mana satu. Pasal tajuk ni dia main peranan utama nanti. Macam channel ni, saya buat je SBN 1B. Saya tak. Okey, SBN 1B. Kita tanda lah.
Dia tak nak contoh. Okey, tujuannya ini, okey, tujuannya ni nanti bila kita tengok dekat dia kita punya form, okey, form, okey, bila klik form, bila kita klik form ni, okey, klik form ni, okey, bila kita klik form ni, tunggu dulu, sini, dia ada banyak ni, macam saya ada banyak, ni pun ada lagi ni, apa tu, kalau Shomo ni ada banyak lagi ni, ni pun saya ada buat grouping dah, supaya pening, tapi masih lagi pening lagi, banyak sangat ni baru berapa sen baru ni, kalau macam universiti lagi ya beribu-ribu, sebab tu dia kena ada satu unit dia punya belakangnya tu, okey. Ni, kalau ada tanda dia punya unit mudah kita macam lah, okey, mudah kita macam, oh ni soalan yang telah kita SEM ni punya, sebab tu dia kena ada nama sesi apa semua tu. Tujuannya itulah supaya kita tidak tersilap form mana satu, okey, form mana satu. Tapi yang ni biasalah ni payah ni, kadang-kadang saya sendiri pun teriak juga dah tulis nama dia dulu, kadang buka macam ni nak sama ada tertukar ni, okey, kena start baik-baik yang mana satu yang baru dibuat dan sebagainya, okey. Kalau sama jadi macam ni, okey, ni saya dah buat contoh lah, okey. Jadi bila dia sama mana satu gini, ni yang bila ni sama bila, dia akan jadi susah, sebab tu nama ni penting, okey, sebab tu nama ni penting. Jika silap nama ni tak declare betul-betul, kita akan pening nanti, jadi nama ni kena setting betul lah. Setting dia mudah sajalah, okey. Bila kita masuk form kita ni, kita boleh tajuk lah, tajuk ni, okey, nampak ni, bila klik dia macam ni, nampak, tak klik, kita klik besar gini tak, klik sekali, ini tukar macam ni, okey. Guna komputer lah, jangan guna telefon lagi susah. Nak edit ni selalu kita guna komputer lah, kita guna komputer. Guna telefon memang dia pening sikit lah, lagi payah. Okey, itu biasanya saya buat lagi. Okey, kita main buat. Okey, dah. Okey, dia dah ada, kita edit lah. Yang mana yang kita sesuai tu, sesuai mana, nak tambah gambar ke, ikut cuba main. Okey, gambar-gambar boleh ni, tapi dia terhak ni, dia tak ada friendly sangat, okey, dia terhak, terah sendiri lah, okey, terah sendiri. Okey, itu satu part, okey, satu part. Kemudian part yang kedua sebenarnya yang utama juga ni, part kedua ialah setting, setting dia yang titik 3 ni lah, okey, more setting, titik 3 ni, bila kita klik dulu dia keluar setting lah, klik setting. Dalam setting ni, di sini yang utama ni, dia ni, ni jahat ni, kalau kita tak tengok betul-betul, kalau dia berada kat sini, automatik sudah akan dapat jawapan dia ni, elok-elok dia jawab ada jawapan, dia boleh repair balik, itu bahayanya ni. Jadi pastikan dia off lah, off tu sebelah kiri lah, kalau pergi kanan tu on, sebelah kiri tu off, okey, boleh sebelah kiri tu off, sebelah kanan tu dia on jawapan, sebelah kiri ni dia off jawapan, lepas hantar tu dia dapat, dia boleh tengok jawapan lah, belajar tu. Okey, yang ni satu part juga, yang ni memang dia dah setting dah, dia tidak boleh kepada semua pelajar lah, dia kena hanya dalam kelas kita sajalah. Jadi tanda ini, record name. Yang ni pula ialah saja tu cuma boleh menjawab sekali saja. Ini saya setting sekali sajalah, okey. Kalau dia berulang-ulang tu jadi masalah pula. Tapi terpulang pada anda lah, okey, nak setting macam mana, nak sama ada pelajar tu dijawab sekali atau tidak. Ada risiko dia, jawab sekali ada risiko sebenarnya. Risiko dia ialah pelajar tu pada dia yang paling kita tak nak kata apa ialah jika dia terputus internet. Tengah jawab baru soalan nombor 3 ataupun dah jawab sahabat nombor 9 dah, tiba-tiba terputus internet, nak masuk balik. Kalau kita klik one respon, dia kali kedua tu dia tak boleh masuk dah. Itulah, tapi yang alasan jika sudah bagi tak ada internet, kita nak kata apa. Jadi itu terpulang pada penilaian sendiri lah, okey. Saya pun nak kenal dah, tapi mana bukan di luar bidang kursus kita lah, okey. Belakang ni kalau nak cuba, try lah.
Kita cuba buat, mungkin jaya kot orang respon ni. Nasib lah. Okey. Kalau semua internet pelajar tu okey, selamatlah kita. Selamat. Kalau pelajar tu internetnya down lah, tu lah. Ataupun komputer dia hang ke, telefon dia habis bateri ke, habis. Cukup. Sepulah lah. Okey, sama ada nak sekali ataupun boleh banyak kali masuk. Okey. Ini tu yang bahagian fill out form. Tu kena fill out this form. Yang kedua, option for respond. Ini mestilah. Okey, yang ni mesti kena klik. Ini wajib tanda right. Kalau tak ada tanda right, pelajar tu tak boleh jawab. Okey, tanda right. Okey, tanda right. Start date, end date. Ni apa ni? Ni mula waktu kita nak setting mula ujian tu bila, tarikh dia bila, masa bila. End date, waktu tamat dia lah. Tamat dia bila. Tamat dia bila. Okey. Yang bawah ni shuffle. Shuffle. Okay. Saya dah setting dah. Okay. Soalan ni telah dia setting. Soalan untuk nombor 1 hingga 10 dia telah shuffle. Shuffle tu masuk dia kedudukan soalan tu berbeza bagi setiap pelajar. Okay. Jadi kedudukan soalan nombor 1 ni, pelajar yang pertama mungkin dapat ini, pelajar yang kedua mungkin soalan 1 je ini. Gitulah. Okay, susunan dia berbeza. Begitu juga bahagian jawapan ni pun juga dia ada shuffle. Okay, juga telah di shuffle. Dia telah shuffle. Shuffle option. Shuffle option ni merujuk kepada jawapan di sini. Telah di shuffle. Okey, telah di shuffle. Mungkin pelajar lain jatuh di bawah, atas lemah, dia shuffle. Okey, shuffle tu jadi ada dua shuffle tu tak? Okey, shuffle tu ada dua. Okey. Ni memang dia memang bila kita klik dalam ni dia save. Dia kasih. Dia kasih tu. Bila kita tekan button save, dia automatik. Okey, kita tengok balik jadi nak keluar dia just klik dalam ni lah. Klik tambah mana, dia keluarnya setting tu. Ada setting tak? Bila klik dalam tu, dia hilang dia save tu. Okey. Okey, balik. Okey, saya cerita pula lagi. Tadi yang tentang mula dan tamat tak? Tu pelan lah masa tu, check balik lah. Okey, masa ke berapa yang kita nak buat lah. Cuma masanya saya nampaknya dia tak boleh setting kita tak boleh setting 12, 20 macam tak boleh ni. Jadi ikut masa yang dia bagilah. Okey, masa yang dia bagi. Okey, settle itu. Kemudian dia ni terpernah pada kita lah. Oh, okey. Ya Allah. Kalau buang tak ada lah. Tapi eloknya tanda lah baru pelajar tu tahu. Oh, respon saya telah berjaya. Ni tu edit ni. Okey. Tulislah apa-apa yang patut. Tahniah, anda telah lulus. Contoh, okey, contoh. Tahniah, anda telah lulus ujian ini. Anda telah lulus ujian ini. Contoh silap. Okey, betul lepas tu kalau dah siap, kalau nak cari batas mana ni sih? Tak payah. Klik kat sini. Ayo save tu. Klik sini dah save tu. Siap. Dan bila dah siap, bolehlah kita share kepada pelajar. Ambil dia pendek sikit, copy dan paste lah kepada mana-mana, pada WhatsApp tadi ke mana, paste. Okay, paste. Maka pelajar akan dapat jawapan lah. Macam ni, kalau saya paste kat sini, bila saya paste kat sini, paste and go lah. Kita ambil paste and go ni, dia akan terbuka lah. Yang ni bila nampak tak boleh lah. Okey, kalau keluar ini, tahu kenapa ni? Jangan takut. Ini bukan sebab asal ni. Sebabnya saya setting dia dah tutup. Dah balik. Okey, cuba tengok dia setting dia, setting masa ini. Saya tu buang lah. Okey, saya buang ni baru open tak. Ni tak pasal masa ni. Saya balik masa ni. Ni masa ni. Okey, tengok balik. Form balik. Boleh masuk nampak? Bab masa tadi lah. Okey, masa tu. Maksudnya masa tamat tu. Bila masa tamat, pelajar tak boleh masuk. Okey, bila masa tamat, pelajar tak boleh masuk dah soalan tu. Dia kena jawab lain. Dia kena buat surat rayuan dan sebagainya lah. Sebabnya dia tak jawab dalam masa yang telah ditetapkan tu. Okey. Ini yang pada apa punya lah. Pada bahagian pelajar punya lah. Okey, pada bahagian pelajar punya.
dia akan nampak macam ni lah. Okey, dia akan nampak seperti yang ni. Jadi dia sama ni. Untuk yang satu dan dua je dia lebih kurang sama lah cerita dalam cerita yang ni. Okey, apa lagi ni cerita tadi? Review ni. Okey. Okey. Ini dia dua paparan pada komputer yang seperti yang ni. Dan kita boleh testing tengok pada yang mobile. Mobile akan keluar seperti yang macam ni lah. Mobile kat. Mobile. Okey, kita boleh tengok pada preview. Dia bagi dua option. Secara telefon dan secara komputer. Preview ni yang pelajar nampak lah macam mana. Apa yang akan keluar pada pelajar. Okey, form ni telah dibuat. Okey, jadi saya rasa itu sajalah. Okey, itu sajalah perkongsian saya ringkas kepada rakan-rakan sekalian. Selamatlah. Okey, selamat dan untuk sekalian dah. Semoga dia memudahkan segalanya. Dan saya mohon maaf jika ada sebarang tersilap kata dan sebagainya lah. Okey, saya mohon maaf. Okey. Sekian, terima kasih. Bye bye. Jumpa lagi. Saya pula lah. Mana shop?